Assalamualaikum. Saya akan menceritakan kembali cerita misteri, seram dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe maupun yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Misteri mayat tanpa kepala di penjara Pudu. Kita akan bermula cerita begini. Kita gunakan nama Malik dalam cerita ini. Semasa Malik bertugas di penjara Pudu, Kuala Lumpur, ada seorang pegawai polis yang bertugas sebagai pegawai penyiasat. Memang tidak percaya kewujudan alam mistik. Hantu-hantu ni aku tak takut, kata dia. Hantu-hantu ni semuanya karun. Aku yang selalu tengok mayat tak pernah jumpa hantu pun, kata pegawai itu setiap kali mendengar cerita pengawal penjara Pudu terserempak hantu ketika bertugas. Suatu hari, pegawai penyiasat ini ke penjara Pudu untuk temu ramah 3 orang banduan yang akan menjalani hukuman gantung. Pegawai tersebut tiba sudah lewat petang. Hari itu, 3 orang banduan yang akan menjalani hukuman gantung akan disoal jawab. 2 lelaki dan seorang banduan wanita. Banduan ini dibawa ke bilik khas. Pegawai penyiasat itu terus soal jawab banduan lelaki seorang demi seorang. Selesai banduan lelaki, tiba giliran banduan wanita pula. Banduan wanita ini masuk dan duduk di depan pegawai tadi dengan kepalanya tunduk memandang ke lantai. Bila pegawai itu mengajukan soalan, banduan wanita itu menjawab endah tak endah. Pegawai itu mula naik angin. Bila disoal lagi, banduan itu tetap sama, enggan memberi penjelasan, hanya beberapa soalan saja yang dijawabnya. Kepalanya tetap tunduk selepas 10 menit disoal. Banduan wanita itu meminta izin untuk ke tandas. Sambil itu, pegawai tadi membelek-belek laporan yang diperolehi dari ketiga-tiga banduan tadi. Hanya laporan banduan wanita yang masih belum lengkap. 2 menit kemudian, banduan wanita tadi masuk dan duduk semula di hadapan pegawai penyiasat tadi. Kepalanya masih tunduk, rambutnya panjang, paras bahu jatuh menutupi pipi. Jawab soalan saya tadi. Jangan tengok lantai. Pandang saya, tengking pegawai itu. Bila didesak berulang kali, barulah bantuan wanita itu mengangkat mukanya. Terkejut sungguh pegawai penyiasat tadi bila melihat wajah bantuan wanita itu. Wajahnya cantik, matanya bersinar, kulitnya putih mulus. Bantuan wanita itu tersenyum. Apa yang pelik, senyuman bantuan wanita itu seperti ada sesuatu yang tersirat. Matanya tajam merenung pegawai itu. Tanpa menjawab soalan, tiba-tiba laungan azan maghrib pun berkumandang dari arah masjid berdekatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sebaik terdengar laungan azan, bantuan wanita itu tiba-tiba terus menjerit dan melolong seperti orang gila hingga bergema bilik tersebut. Ketika dia menjerit-jerit itu, tidak semena-mena kepala bantuan wanita itu pecah. Darah menyembur
Kepala wanita itu tercabut dari badan lalu tergolek ke arah pegawai penyiasat tadi. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, pegawai penyiasat itu terus meluru keluar dari bilik dan berlari berjumpa dengan seorang warden yang menunggu di depan pintu. "Kenapa tuan? Kenapa tuan?" soal warden apabila melihat pegawai penyiasat itu yang menggeletar dan cemas. Sebaik mendengar penerangan pegawai penyiasat, tadi warden itu terkejut. Setahu warden itu hanya pegawai penyiasat itu seorang diri yang masih tinggal dalam bilik tersebut. Kesemua bantuan yang dibawa untuk ditemu ramah telah dihantar balik ke sel masing-masing. "Betul tuan, selepas bantuan wanita itu pergi ke tandas, tadi dia terus keluar dari bilik. Jadi kami bawa dia balik ke sel," terang warden penjara itu. "Habis tu, siapa bantuan wanita yang saya temu ramah itu tadi?" soal pegawai penyiasat. Warden tersebut hanya menggeleng-gelengkan kepala, tanda tidak tahu siapakah wanita itu. Selepas kejadian tersebut, pegawai penyiasat itu tidak berani lagi bercakap besar. Dia mula percaya dalam dunia ini ada makhluk lain selain manusia. Dan makhluk halus itu memang wujud dan turut mendiami penjara Pudu. Siapa pula gerangan wanita yang kepalanya tercabut dari badan itu? Sebenarnya sudah ramai bantuan atau warden penjara yang terserempak dengan kalimat wanita misteri itu. Menurut kisah yang diberitahu kepada saya, yaitu Malik, wanita itu sebenarnya ialah seorang bekas anggota komunis yang ditangkap ketika melakukan serangan hendak ke balai polis Beranam. Selepas gerombolan komunis menyerah kalah, ada saki-baki anggota komunis yang masih degil menyerang balai polis Beranam untuk merampas senjata api. Ketika serangan itu, 2 orang rakan lelakinya ditembak mati manakala wanita itu berjaya ditangkap. Anggota komunis wanita itu seterusnya ditahan dan di penjara Pudu. Selepas perbicaraan, wanita itu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Malangnya semasa hukuman sedang dijalankan, tali gantung yang diguna tak berapa elok. Semasa sedang digantung, tali tersebut telah menghiris leher bantuan wanita itu sehingga kepalanya tercerai dari badan. Sejak itulah bantuan dan warden penjara Pudu sering terserempak lembaga wanita ini, terutama di sekitar blok hukuman gantung. Ada yang pernah terserempak wanita ini berjalan tanpa kepala atau kepalanya dipegang di tangan. Ada kalanya kepalanya yang terputus itu bergolek-golek di atas lantai. Kalibatnya memang sering berkeliaran dan biasa memperlihatkan jelmaannya pada penghuni penjara Pudu. Cerita sampai di sini. Ada salah dan silap, saya minta maaf. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan Anda. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah.